Selamat pagi sahabatku yang jauh di mata dekat di hati. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Salam serumpun Malaysia, Indonesia. Apa kabar orang-orang Indonesia, Singapura, Brunei dan di mana juga Anda berada? Scotland, France, Jerman, England. Oke, apapun hari ini di video kali ini aku nak berkongsi lagi satu cara pembajaan pokok cili ataupun apa jua pokok lah, tanaman anda yang di sekeliling rumah anda. Okey, membaja dia ada teknik dan cara dia juga sebenarnya supaya apa baja tu lebih jimat dan mudah diserap oleh tumbuhan. Kadang ikutkan semua orang pandai membaja akan tetapi biasalah kalau dah pokok dah terlalu banyak apa, kita main tabur je kita main tabur keliling je. Tapi kalau tanaman kita dengan jumlah yang sedikit ataupun yang terhad, kita boleh jagalah, kita boleh jaga dia dengan cara yang teratur sikit. Okey, apapun, jom kita pergi dekat kebun belakang aku ni. Aku tunjuk satu persatu cara pembajaan pokok cili. Yang aku nak baja ni pokok cili lah. Ini bukan banyak lagi pokok, tapi aku amat tertarik kepada cili sebab cili aku masih kecil-kecil ni, jadi yang memerlukan baja yang banyak untuk dia cepat membesar. Okey, jom ikut saya pergi dekat belakang kebun serumpun aku, pinggiran rumah. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti ataupun pertunjukan dan penerangan, jadi kali ini adalah seorang subscriber telah bertanya dan memberi idea kepada saya untuk cara-cara penanaman pokok kari. Okey, tentang pokok kari ni, kadang orang boleh dia tengok pada orang juga sebenarnya. Kadang ada yang tangan sejuk, tangan panas. Itu kalau orang tua-tua dulu kata lah, kalau tangan sejuk ni asal tanam benda je mesti hidup. Kalau tangan panas ni pokok ubi pun tak mau hidup. Memang terjadi, memang ada, saya jumpa orang macam tu. Memang apa yang dia tanam takkan menjadi. Walaupun ianya ubi kayu. Sedangkan ubi kayu adalah tumbuhan ataupun tanaman yang paling senang hidup, tapi dia tak boleh. Tentang pokok kari ni sebenarnya penanaman dia banyak, cara penanaman dia. Terutama sekali dia kalau dia dah matang tu, dia ada biji benih dia. Pokok kari ni ada biji benih dia, ada bunga dia. Tu kalau dia betul-betul dah matang lah. Lepas tu melalui keratan batang, keratan batang yang dah matang pun boleh juga. Lagi satu, bila dah biji benih dia akan jatuh. Lepas tu akan keluar dia anak-anak pokok dia tu. Kita boleh ambil anak pokok dia tu, lepas tu kita pindahkan tempat lain, ataupun kita nak tanam dia dalam polybag maupun dalam satu pasu yang besar ke pun boleh. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, melalui keratan batang, kita mesti pandai pilih dia punya keratan batang tu. Mungkin dalam panjang 2-3 jengkal macam tu lah. Lepas tu dekat ujung dia tu, dekat ujung di bawah untuk tempat kita nak tanam tu, kita harus buang kulit dia tu. Kulit di bawah dia tu kita kena buang sampai dia tinggal kayu dia tu. Lepas tu untuk menggalakkan akar dia keluar, itu yang paling penting. Sama ada kita gunakan penggalak akar yang jenis yang ada dijual di pasaran, serbuk tu pun boleh. Kalau tak ada benda tu, kita gunakan bawang merah. Bawang merah dia boleh merangsang untuk pengeluaran akar apa saja tumbuhan. Kita oleskan bawang merah tu. Saya nak tunjuk tak boleh sebab saya punya pokok kari kecil lagi, tak ada dahan. Mungkin next video kita akan boleh buat guna selalu saya memang guna bawang merah lah. Bawang merah kita oleskan dalam
kawasan tempat yang kita buang kulit dia tu, oleh seberapa banyak yang boleh. Lepas tu baru kita tanam dalam polybag. Bila kita dah tanam, kita kena pastikan kita kena gunakan kayu pacak atau pancang berdekatan dengan batang kari itu tadi. Lepas tu ikatkan dia supaya airnya tidak bergerak ke sana ke sini. Okey, tentang media tanaman dia, media kalau boleh seboleh-boleh dia gunakan media yang lembut ataupun peroi. Peroi macam sekam padi ke, kokopit ke, dengan campuran sedikit tanah. Jangan menggunakan media yang keras. Okey, itu tadi cara kalau media tanaman untuk kita semaikan apa jenis pokok melalui keratan ke apa ke ataupun tut ke, mesti menggunakan tanah yang sedikit peroi, kira lembut, jangan terlalu keras. Kalau topsoil tu pun boleh juga, tapi kena ada campuran jugalah. Bila kita dah tanam, kita dah masukkan dalam polybag, apa semua dah ikat dekat pancang tu, pastikan ianya diletak di tempat yang sedikit terlindung dan ditutupi. Kalau boleh menggunakan plastik lut sinar tu, tutup supaya ianya tidak terdedah kepada udara sangat, tapi akan sentiasa ada air dalam tu. Dia punya uap dari plastik tu tak perlu disiram, dan pastikan diletak di tempat yang terlindung sedikit, jangan terlalu 100% cahaya matahari, sebab ianya memang belum ada akar, jadi dia tak perlukan matahari sangat. Cuma kita nak rangsang dia punya akar tu tumbuh tu dulu. Bila akar dia dah tumbuh, dah ada keluar pucuk-pucuk baru, barulah kita buka dia punya sungkupan tu. Sungkupan menggunakan plastik lut sinar. Supaya apa fungsi dia plastik lut sinar? Sebab kita boleh tengok perkembangan dia dari luar. Kita tak perlu buka buka tutup. Nanti ianya rosak, takut rosak. Okey, itu adalah serba sedikit info lah tentang kita nak semai ataupun kita nak tanam pokok kari maupun apa jua pokok. Sebab ni aku menjawab persoalan dan idea dari subscriber tentang pokok kari tu tadi. Itu je cara yang aku pernah buat, di samping aku cari dia punya anak pokok je, senang. Itu kalau pokok kari kita dah besar, mesti ada anak pokok dah. Jadi kita ambil anak pokok. Itu tadi info jika kita tak ada pokok kari, tak ada. Kalau kita nak buat sesuatu yang lebih menarik lah, ambil keratan batang dia, tersemai apa semua. Jadi dia adalah satu proses yang menarik dan memberi ilmu. Itu kan senang ya sebenarnya. Kalau kita pergi pasar pagi ke pasar tani, mana yang ada orang jual-jual pokok tu, kadang ada kadang tak ada jugalah sebenarnya. Paling mudah nak dijumpai adalah pergi dekat nursery lah. Nursery selalu dia ada lah jual anak-anak pokok kari tu semua. Boleh kita akan jumpa benda tu, sebab ya amat diperlukan. Semua orang memerlukan pokok kari. Yang tak suka pun kadang jadi suka, sebab bau dia memang cukup menarik. Okey, apapun jangan lupa teruskan menyokong Biar Jadi Channel. Tapi belum lagi. Kita punya projek belum jalan ni. Sorry. Okey, sekejap lagi aku akan bawa korang pergi dekat luar, dekat kebun serumpun aku dekat ni belakang. Nanti kita akan buat aku akan tunjuk satu cara macam mana nak buat pembajaan pokok cili yang lebih ampuh, supaya cili tu lebih berkembang dan cepat berbuah. Baja
kalau pemilihan baja itu kan apa saja baja boleh, tapi kalau seboleh-boleh dia biar ianya balance. Selalu dia orang pakai NPK itulah, NPK apapun jenis brand apa, yang penting NPK dia tu apa mempunyai peratusan yang sama, NPK 15 15 15 ataupun lebih sikit pun tak apa. Okey, jom kita pergi belakang. Sembang banyak tak guna. Okey sahabat, jom kita pergi belakang. Kita pilih mana pokok cili yang aku nak buat. Nanti kita teruskan projek kita, jom. Okey sahabat, di sini aku ada satu pokok cili. Ini adalah cili burung. Cili burung yang kecil-kecil buah dia tu. Okey, sebelum tu kita akan clearkan kawasan ini. Ni. Kita akan buang-buang rumput dia ni dulu nanti. Lepas tu kita akan mulakan pembajaan sekeliling pokok dia ni. Kita buang-buang dulu rumput dia supaya ianya tidak mengganggu baja dia nanti. Okey, cantik. Okey, kita pergi ke next step. Kita akan buat satu macam bulatan. Kita akan buat satu parit kat sini. Sekeliling pokok. Kita akan buat satu parit. Okey. Okey, cantik. Okey, kita teruskan dengan pembajaan. Sekarang ni aku gunakan baja penggalak pertumbuhan NPK 15 15 15. Okey. Aku akan taburkan sekeliling pokok dia ni, di dalam parit dia ni. Okey. Nanti saya akan terangkan sebab apa saya buat parit sekeliling dia ni. Okey, lepas tu kita tutupkan balik. Cara dia cukup senang. Nanti saya akan terangkan. Okey, siap. Okey sahabat, simple saja. Sekejap saja kita membuat tutorial, bukan tutorial lah, membuat projek ataupun proses pembajaan cili itu tadi. Pokok cili itu adalah jenis pokok cili burung. Cili burung yang halus-halus tu. Punya susah, punya lama aku semai tu. Tengok dia dah tinggi macam tu, kemungkinan dalam sebulan 2 mungkinlah dia akan mula berbunga ataupun berbuah. Sebab dia tinggi-tinggi macam tu, kadang dia dah boleh juga berbuah. Okey, dah nampak tadi step by step cara pembajaan yang aku buat tadi. Mula-mula kita akan, tidak salah, kita akan clearkan kawasan sekeliling pokok dia tu dari rumput-rumpai. Lepas tu step kedua kita akan buat satu parit sekeliling pokok tu, satu parit untuk kita meletakkan baja kita tu. Okey, step ketiga kita tabur baja dalam tu. Step keempat kita kambus balik, kambus. Okey, fungsi kita buat macam tu sebab apa? Apabila kita buat satu parit dan kita letak baja dalam tu, lepas tu kita kambus, baja tu akan secara perlahan akan larut, dan ianya tidak akan berselerak, tidak akan lari ke mana pun baja tu.
Dia akan stay kat situ sebab dia dalam satu parit dan kita kambus. Last kali bila kita dah habis kambus tu, sepatutnya kita kena siram dulu. Tadi aku terlupa nak siram. Nanti aku siram. Itu fungsi dah sebenarnya dah. Ikutkan kalau kita nak tabur keliling tanpa kita buat parit dan tanpa kita kambus tu boleh juga sebenarnya. Cuma apabila dia punya kesan dah agak kurang terhadap pokok kurang menyerap baja tu lah maksud tu. Dan apabila kalau hujan lebat ataupun ada banjir kat situ, automatik baja tu akan lari akan dihanyutkan oleh air. Itu sebab dah kita kena buat pembajaan yang betul. Kalau tak, kita rugi. Baja hujan pun banjir hilang, rugi, pokok tak dapat manfaat. Jadi kita buat satu aliran tu parit, lepas tu kita kambus sekurang-kurang dia tersimpan dalam tu. Kalau boleh dalam lagi tak apa. Itu cara yang lebih ampuh lah, cara yang betul untuk kita membaja pokok yang kecil lah. Kalau yang besar yang berakar dah keluar akar tu agak pun boleh juga dengan teknik buat lubang. Contohnya pokok rambutan, contoh dia kan akar dia banyak. Lepas tu kita cari kawasan yang akar tak banyak akar tu, kita gali satu lubang tu, kita letak baja dalam tu, lepas tu kita kambus. Cukup. Akar dia akan cari sumber tu. Dia tahulah itu semua faktor kuasa alamnya, kuasa Tuhannya. Yang penting kita dah berusaha, kita dah bagi dia baja. Okey lah sahabat, walaupun nampak simple kan aku punya cara tadi, nampak simple, tapi ia amat memberi kesan kepada pokok. Siapa tak nak pokok kita sehat dan berbuah lebat nanti. Kalau kita tanam tapi tak berbuah, tak berguna juga. Okey, apapun, share jika bermanfaat. Walaupun ianya simple, tapi ia cukup padat dengan info. Share jika bermanfaat, like jika suka, tak suka tutup pulang. Okey, apapun, teruskan menyokong BJJ Channel. Salam serumpun Malaysia Indonesia. Jangan lupa teruskan kehidupan realiti anda dengan penuh keikhlasan dan penuh kejujuran. Okey, apapun, teruskan menyokong BJJ Channel. Salam sayang dari saya, biar jadi sampai jadi.